Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 September 2021 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Bersatu bersedia menerima sebarang keputusan berhubung kerjasama di antara parti itu, PAS dan UMNO pada pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun, kata Presiden Yang Muhyiddin Yassin, setakat ini masih belum jelas mengenai hala tuju ke depan sama ada UMNO akan meneruskan kerjasama dengan PN. But as far as our party is concerned, Bersatu and Perikatan Nasional is concerned, we will face whatever situation and we will move forward. Because we cannot be distracted by other people. If they were part of us, we work together. If they are not part of us, we will go against them in the election. That's a principle which I think is acceptable as far as our members are concerned. Muhyiddin berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat kepimpinan Bersatu Johor di Paguh hari ini. Sementara itu, Muhyiddin yakin PAS akan meneruskan kerjasama dengan Gabungan Perikatan Nasional terutama di PRU ke-15. And until today, sampai ke hari ini, saya lihat dalam semua mesyuarat yang kita telah adakan, wakil PAS dan Presiden PAS terutama di peringkat pusat, pucuk pimpinan PAS hadir bersama-sama, membincang banyak perkara yang ada hubung kait dengan kerajaan dan juga Parti Perikatan Nasional. Jadi setahu saya, ini tidak berubah sampai sekarang. Rosmah Mansor gagal dalam permohonannya untuk membatalkan kes rasuah berkaitan projek tenaga hybrid solar bernilai 1.25 bilion ringgit untuk 369 sekolah kawasan luar bandar di Sarawak. Keputusan permohonan isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu dibuat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Asas permohonan Rosmah untuk membatalkan perbicaraan rasuahnya bergantung kepada kesahihan surat pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Ram sebagai pegawai pendakwa. Sri Ram yang kini peguam persendirian merupakan antara pendakwa utama dalam perbicaraan rasuah terhadap Rosmah yang diarah Mahkamah Tinggi membela diri atas pertuduhan tersebut pada 18 Februari lalu. Dalam prosiding hari ini, Hakim Muhammad Zaini Mazlan memutuskan pelantikan Sri Ram oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas dibuat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Prosedur Jenayah. Sebelum ini, Rosmah mendakwa bahawa Tommy dan Sri Ram bersekongkol untuk menganiayanya dengan cara yang sama terhadap suaminya. Untuk rekod, Sri Ram juga merupakan timbalan pendakwa raya dalam kes rasuah 1MDB bernilai 2.28 bilion ringgit melibatkan Najib yang sedang berjalan. Berita yang seterusnya, kerajaan akan meneruskan rayuan terhadap kes kerakyatan anak kepada ibu warga Malaysia dan bapa warga asing, kata Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Dalam sidang medianya hari ini, Hamzah berkata ini bagi mengelakkan tindakan hina mahkamah dan pada masa yang sama supaya tidak melanggar Perlembagaan Persekutuan. Dalam mesyuarat Jemaah Menteri tadi, kita menjemput Tan Sri AG untuk memberikan penjelasan dan kita juga bersama dengan apa yang telah pun dimaklumkan kepada kita. Maka oleh kerana itu, Jemaah Menteri telah meminta Tan Sri Peguam Negara untuk juga membawa perkara yang sama yang telah dijelaskan kepada kita di dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan membawa isu kewarganegaraan ini kepada Duli Yang Maha Mulia Timbalan Yang di-Pertuan Agong dalam waktu yang terdekat. Hamzah semalam di Parlimen berkata KDN bercadang untuk mendapatkan polisi baru kerajaan untuk meminda perlembagaan bagi memudahkan ibu-ibu melahirkan anak mereka di luar negara walaupun berkahwin dengan warga negara asing. Bagaimanapun katanya, perkara ini perlu mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja selaras dengan perkara 159-5 Perlembagaan Persekutuan. Veteran DAP Lim Kit Siang secara terbuka mengakui pelantikan Khairi Jamaluddin sebagai Menteri Kesihatan adalah satu-satunya berita baik dalam peristiwa pembentukan Kabinet Kerajaan baru. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu turut mengucapkan tahniah kepada Khairi susulan kes harian yang turun di bawah paras angka 14,000 semalam.
Dalam tulisan di blognya, Kit Siang berkata dia tidak segan mengakui bahawa dia merupakan salah seorang dari rakyat Malaysia yang mengharapkan Khairi berjaya mengemudi peperangan negara melawan COVID-19. Katanya beliau akan terus melontarkan pandangan dan kritikan terhadap Khairi dalam usahanya memerangi COVID-19 kerana mahu melihat beliau berjaya. Ketika pentadbiran Perikatan Nasional di bawah Muhyiddin Yassin, Khairi memegang portfolio Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Dalam pada itu, Lim berkata sekarang adalah masa yang terbaik untuk Khairi membuktikan keupayaan dalam memimpin Kementerian Kesihatan. Kata Lim, sejak beberapa hari lalu dia telah menggesa Khairi untuk menjelaskan kedudukan sebenar berhubung kes kematian berkaitan COVID-19, terutama berhubung masalah tunggakan. Saya Nur Aini binti Abdullah. Anak saya Saswani binti Besu, umur 19 tahun. Dia ada penyakit kencing manis. Baru sebulan tu. Lepas 2 minggu dia rasa mata dia boleh nampak sikit lah. Mungkin gula dia ada kawal dendam. Mata dia boleh nampak, kalau gula tinggi dia macam kabur sikit. Dulu dia insulinian. Ubat dia kita kena 14 unit, 12 unit. Sekarang ni kalau injek 8 unit, ada 9 unit, ada 10 unit. Kita kira makanan dia macam mana. Dia minum G-Shock, tak injek banyak. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Ketua Penerangan Bersatu Kedah Khairul Anwar Ramli berkata sebarang usaha membawa DAP kembali ke Putrajaya hanya akan menyebabkan usaha pemerkasaan Bumi Putra terhalang. Khairul memberi contoh kenyataan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng bahawa penolakan cadangan syarat 51% pemilikan Bumi Putra bagi syarikat penghantaran barang. Semalam portal Free Malaysia Today melaporkan, Lim berkata tidak adil bagi syarikat penghantaran barang yang telah beroperasi diarah menjual sebahagian pegangan syarikat bagi mematuhi cadangan peraturan Equity Bumi Putra 51%. Bekas Menteri Kewangan itu berkata demikian sebagai respon terhadap gesaan Persekutuan Penghantar Freight Malaysia FMFF agar kerajaan menjelaskan dasar itu yang belum diperincikan walaupun ia perlu dilaksanakan selewat-lewatnya akhir tahun ini. Lim berkata perkara itu pernah dicadangkan kepadanya ketika dia menjadi Menteri Kewangan namun ditolak. FMFF sebelum ini mengadu bahawa peraturan pegangan Bumi Putra untuk pemegang lesen kastam IILS tidak dikenakan kepada syarikat asing, justru memberi kelebihan yang tidak adil kepada mereka. Sementara itu, Khairul Anwar berkata, kenyataan terbaru Lim Guan Eng itu memberi bayangan bahawa DAP tidak selesa dan tidak mahu melihat Equity Bumi Putra dipertingkatkan. Penularan video dan mesej lucah di media sosial berhubung kes gangguan seksual melibatkan pendakwah terkenal telah mengganggu siasatan PDRM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Abdul Jalil Hassan berkata, segala maklumat berkenaan kes itu tidak sepatutnya disebar di media sosial. Abdul Jalil semalam mengesahkan polis telah membuka satu kertas siasatan berhubung penularan video dan mesej lucah di aplikasi Telegram yang didakwa melibatkan pendakwa itu. Menurut Abdul Jalil, pihaknya masih mengambil keterangan daripada mangsa gangguan seksual pendakwa tersebut. Sementara itu, seorang individu yang mendakwa abang kepada mangsa telah melakukan sumpah laknat terhadap gangguan yang didakwa dialami adiknya. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa adik saya mengalami kemurungan, tekanan dan cuba membunuh diri setelah atau dikenali sebagai melakukan perbuatan terkutuk melalui WhatsApp dan juga video call kepada adik saya. Video berkenaan dikongsikan pendakwa Firdaus Wong yang menggerakkan kempen supaya mangsa-mangsa tampil membuat laporan polis. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari knitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.